Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rudy. Saya akan kongsi dengan anda semua satu topik berkaitan dengan PhD, supaya anda boleh mendapat satu perkongsian pengalaman daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube My PhD MY, dan anda boleh like dan juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Baik, topik ini sangat penting, iaitu salah faham tentang PhD. Kenapa saya kata topik ini penting? Kerana ia berdasarkan pengalaman saya sendiri di dalam proses menyambung pengajian saya di peringkat PhD. Ia adalah satu topik untuk anda membuat persediaan sebelum anda melanjutkan pelajaran dalam bidang PhD. Baik, topik ini tak banyak, mungkin dalam ada 4-5 slide saja, tapi saya mohon anda berikan perhatian yang khusus kerana walaupun ia nampak ringkas, tapi ia memberi kesan yang besar kepada saya dalam pengajian PhD saya dan juga kepada kawan-kawan saya yang telah pun tamat dalam pengajian PhD dan juga sedang dalam proses pengajian PhD. Baik, pertama adalah berkaitan dengan isu pemilihan topik. Baik, kita akan selalu berfikir bahawa calon-calon dalam PhD ini akan memilih topik yang mereka sukai. Nombor satu, kita akan pilih topik yang kita suka dan kita merasakan bahawa topik itu sesuatu topik yang besar dan boleh mengubah persepsi dunia. Kita ingin memberi cadangan kita, memberi solution kita daripada empirical study yang kita buat dan sebagainya. Kita akan mengubah dunia berdasarkan data yang kita buat, analisis dan sebagainya. Jadi kita sentiasa bercita-cita seperti itu semasa kita nak buat PhD. Kita merasakan bahawa diri kita akan membuat perubahan besar kepada dunia daripada topik yang kita telah pilih. Tetapi sebenarnya sometimes kita terlalu berfikir secara bombastik, dan akhirnya perkara itu memakan diri kita kerana akhirnya kita tidak boleh membuat topik berkenaan kerana ada banyak masalah dengan topik yang berkaitan, seperti masalah untuk mendapatkan data, masalah untuk membuat analisis yang berkaitan kerana mungkin dari segi pengalaman kita, dari segi metodologi, dari segi penggunaan software dan sebagainya yang kita tidak mahir. Baik, yang kedua adalah calon suka memilih topik-topik yang sangat dekat dengan mereka, yang mereka biasa. Tetapi kadang-kadang kita punya supervisor ataupun SV kita ada topik yang dia lebih mahir dan dia lebih cenderung kepada topik yang berkenaan. Sometimes SV akan cuba memberi cadangan kepada kita, tetapi kita kadang-kadang tidak ambil peduli. Kita rasa topik kita lagi best. Topik kita ni, kita dah banyak pengalaman, mungkin kita bekerja dengan industri, kita bekerja dengan jabatan kerajaan dan sebagainya, kita ada banyak data dan sebagainya. Jadi bila SV bagi kat kita topik, kita akan cuba tolak. Pertama, mungkin kita tidak mahir dengan topik itu. Kedua, kita merasakan bahawa topik kita lebih menarik. Tetapi sebenarnya kita buat kesilapan kat situ. Sebenarnya tujuan SV bagi topik ataupun dia bagi cadangan topik itu kerana dia mempunyai kemahiran dalam topik berkenaan. So supervisor dia mempunyai banyak research dan juga kajian yang dia telah buat bertahun-tahun. Kadang-kadang dia menjumpai satu gap analisis di dalam kajian itu ataupun satu keperluan baru di dalam kajian itu, dan dia bagi kat kita itu adalah satu leads yang baru untuk kita mendapatkan data, untuk kita mencari maklumat-maklumat yang lebih berkaitan dengan topik yang telah dia bagi leads kepada kita tadi. Jadi kesilapan kita kat sini adalah kita tidak memilih apa topik yang SV berikan kepada kita. Sebenarnya bila kita memilih topik yang SV berikan, ianya lebih mudah untuk kita melaksanakan topik itu kerana SV mempunyai banyak maklumat, banyak sifu dia, banyak scholars, researchers dia yang telah berkaitan. Malahan mungkin dia mempunyai banyak data dan juga rujukan-rujukan yang mungkin berkaitan dengan topik yang telah dia berikan kepada kita itu. Dan yang ketiga adalah kita suka memilih tajuk yang lebih mudah. Selalu berlaku semasa saya ingin menyambung pengajian dalam PhD, ramai sahabat yang kata dia nak pilih tajuk yang mudah, fakulti yang mudah, universiti yang mudah. Untuk mereka senang tamat PhD dengan mudah. Tetapi sebenarnya perkara itu tidak berlaku. PhD bukan satu perkara yang mudah.
Walaupun kita cari sesuatu perkara yang mudah, kita tidak akan temui sesuatu yang mudah dalam PhD. Ada banyak kesukaran, ada banyak obstacle, ada banyak halangan-halangan yang kita akan temui dalam PhD. Jadi sebenarnya bukan kita ingin memilih tajuk yang mudah, tetapi kita mestilah pilih sesuatu tajuk yang menarik minat kita dan boleh membawa kita lebih jauh di masa hadapan. Dan mungkin kita ingin cari satu topik yang tidak begitu sukar bagi kita, agak boleh diterima pendapat itu, tetapi bukan itu adalah sesuatu menjadi keutamaan dalam pengajian PhD kita. Baik, yang kedua adalah kita berfikir di luar bidang akademik, di luar bidang akademik. Ini yang selalu berlaku. Kebanyakan calon PhD adalah daripada industri, daripada jabatan kerajaan, daripada kementerian, daripada sekolah dan sebagainya. Tetapi ada juga calon-calon PhD daripada pihak pensyarah, ya, daripada bahagian universiti dan sebagainya. Yang menjadi masalah dengan calon-calon yang di luar di bidang akademik, ya, yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang akademik, biasanya akan menghadapi satu kesukaran apabila kita punya mindset kita berfikir secara industri, mindset kita tidak berfikir secara akademik. Jadi apa yang berlaku? Pertama, calon dari industri ini dia sentiasa berfikir secara industri, dan dia tidak melihat research itu dari sudut akademik, tetapi dari sudut industri. Dia ingin menyelesaikan masalah yang berlaku di peringkat jabatan dia, di peringkat dunia, di peringkat negara, dan akhirnya dia rasakan bahawa apa yang kajian dia itu akan menyelesaikan masalah di tempat kerja dia. Tetapi sebenarnya perkara itu bukan seperti yang dia fikir. Apabila kita menyambung pengajian kita dalam PhD, kita hendaklah berfikir di dalam konteks akademik. Kita hendaklah berfikir dalam konteks pengajian PhD. Analisis kita, ayat kita, mindset kita, calculation kita, finding kita, anything about policies dan sebagainya, kita mesti berfikir secara akademik. Kita kena tukar mindset kita apabila masuk dan menyambung pengajian dalam PhD. Mindset kita haruslah ditukar ke dalam mindset akademik. Begitu juga, ya, kita akan cuba menyelesaikan masalah research kita dengan cara industri. Sebenarnya tidak sama. Industri mungkin kita akan berjumpa dengan pihak-pihak stakeholders yang berkaitan, ataupun kita buat mesyuarat dan sebagainya, dan kita rasa kita boleh selesaikan masalah. Sebenarnya tidak begitu. Dalam PhD, dalam akademik, yang kita ingin selesaikan adalah masalah dari segi analisis, masalah dari segi metodologi dia, bagaimana kita ingin membuat kajian, bagaimana kita ingin memproses data berkenaan dan sebagainya. Dan akhirnya nanti cadangan kita yang berkaitan, mungkin berkaitan dengan implikasi polisi, yang itu kita boleh cadangkan kepada pihak yang berkaitan, stakeholders tadi, ya. Yang ketiga adalah kita tidak memahami kaedah penulisan akademik. Ini adalah satu masalah yang besar dan ia akan memakan masa yang lama untuk kita mendapatkan satu momentum dan juga satu kemahiran dalam penulisan berbentuk akademik. Selama ini kita mungkin biasa menulis, tetapi kita buat report bagi pihak industri, bagi pihak jabatan dan sebagainya. Tetapi penulisan akademik dia mempunyai kelainan, ya. Sebab itu kadang-kadang bila kita buat PhD ini, kita akhirnya kita akan upah proofreader untuk buat proofread kita punya thesis, untuk mereka membentuk balik ayat kita dalam bentuk akademik. Sebab ayat akademik ini dia ada satu kelainan, dan ada satu pendekatan yang berbeza. Baik, kaedah penyelesaian secara akademik saya telah jelaskan tadi bahawa kita bukan boleh menyelesaikan secara industri, tetapi kita mesti selesaikan secara akademik. Biasanya PhD, analisis, research ni apa semua, kita hanya kaji data. Kita mengkaji data dan kita membuat empirical analysis, dan kita membuktikan bahawa teori berkenaan betul dan sebagainya. Dan apa yang berlaku di industri, di market ini sebenarnya berdasarkan data yang kita telah dapat. Mungkin data 5 ke 10 tahun kita kumpul, kita analyse dan buat regression contohnya, dan kemudian kita akan mengeluarkan satu output. Okey, betul lah, sebenarnya memang determinant ataupun faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara adalah seperti faktor A, faktor B, C dan sebagainya. Ini sahaja yang kita akan analyse dan kita akan hasilkan dalam kajian PhD kita. Dan yang kelima, yang akhir adalah calon tidak membaca dan membuat rujukan. Ini yang berlaku sebelum kita terjun dalam bidang PhD. Biasanya kita banyak membaca
daripada dokumen-dokumen yang tidak berkaitan dengan dokumen akademik. Dia ada beza ya. Dokumen